Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kumpulan 4 dari kelas 4 Al-Biruni, Sekolah Mahat Muhammadi Pasir Mas, ingin membentangkan tugasan yang diberi dalam mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah tingkatan 4 yang berkaitan dengan bidang hadis hukum bab wasiat. Soalan nombor 1. Apakah maksud wasiat menurut Islam? Pengertian wasiat menurut Islam ada dua, iaitu dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa artinya berpesan, dari segi istilah pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Kita teruskan dengan soalan nombor 2. Jelaskan cara ulama mengistimbatkan hukum kadar wasiat. Kaedah istimbat hukum, lafaz afa'at tasaddaku bermaksud, adakah boleh aku menyedekahkan? Dan jawapan Rasulullah SAW, as-sulusu kabirun, membuktikan amalan wasiat adalah perkara digalakkan. Perkara yang digalakkan adalah sunat. Oleh itu berwasiat adalah sunat, tetapi tidak melebihi 1/3 daripada harta. Penentuan kadar wasiat berdasarkan lafaz as-sulusu kabirun. Jawapan Rasulullah SAW, as-sulusu kabirun berdasarkan soalan Sa'ad bin Abi Waqqas menunjukkan kadar wasiat 1/3 sudah banyak. Ini menunjukkan kadar wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta. Walau bagaimanapun, wasiat yang dilakukan kepada orang lain boleh melebihi 1/3 dengan syarat. Pertama, keizinan daripada ahli waris hendaklah diperoleh setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Hal ini kerana sebelum dia meninggal dunia, ahli waris tidak berhak terhadap harta yang diwarisinya. Yang kedua, orang yang menerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pemberi wasiat. Yang ketiga, hendaklah dipastikan bahawa orang yang menerima wasiat itu bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima harta melalui wasiat kerana mereka mendapat bahagian tertentu daripada harta pusaka. Kita teruskan dengan soalan nombor 3. Jelaskan 3 akibat tidak melaksanakan wasiat yang telah diamanahkan. Nombor 1. Akan berlakunya konflik di antara ahli keluarga pewasiat. Nombor 2. Waris akan hilang kepercayaan kepada orang yang telah diamanahkan untuk menyampaikan wasiat. Nombor 3. Boleh dikenakan hukuman atau denda ke atas amanah yang tidak dilaksanakan. Kita teruskan dengan soalan nombor 4. Wasiat dapat mengeratkan silaturahim dalam kalangan umat Islam. Huraikan 2 hujah yang menyokong pernyataan tersebut. Di sini saya sertakan satu hadis. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimahu. Bermaksud, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalinkan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan harta, jika diurus dengan baik, boleh memberikan banyak manfaat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sebagai contoh, dapat mengeratkan silaturahim sesama umat Islam. Ia juga bertujuan membantu dalam menampung keperluan orang-orang fakir miskin yang tidak bernasib baik. Selain itu, ia juga bertujuan membantu kaum kerabat yang dekat memperoleh sebahagian harta. Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Soalan 5.1. Encik Ahmad telah mewasiatkan hartanya kepada saudaranya yang masih kafir. Dalam rukun dan syarat wasiat bagi penerima wasiat, hanya bukan orang kafir iaitu Islam yang boleh menerima wasiat, tetapi sekiranya pewasiat mempunyai ibu bapa atau waris yang berlainan agama, wasiat boleh diberikan kepada bukan Islam. Berbalik kepada kadar wasiat, lebih daripada 1/3 adalah tidak sah kerana kadar maksimum wasiat yang boleh diberi hanyalah 1/3. Ali telah berpesan kepada anak angkatnya untuk mengambil 2/3 daripada hartanya selepas dia meninggal dunia.
Pemberian harta melalui wasiat kepada anak angkat adalah dilaksanakan selepas mati dan maksimum yang dibenarkan ialah 1/3 bahagian daripada harta pusaka ibu bapa angkat. Menurut kadar bagi wasiat, anak angkat berhak menerima wasiat sekiranya wasiat dibuat kepada mereka, namun tidak boleh melebihi 1/3 bahagian. Namun, sah jika pewasiat mewasiatkan melebihi kadar 1/3 dan dipersetujui oleh waris-waris dengan kadar yang lebih itu. Yang ketiga, Puan Aminah telah mewasiatkan 1/3 hartanya kepada anak angkatnya. Tetapi sebelum dia meninggal dunia, dia telah menghibahkan harta tersebut kepada orang lain. Secara ringkasnya, terdapat beberapa cara untuk ibu bapa angkat memberikan harta milik mereka kepada anak angkat, antaranya ialah melalui wasiat. Jika ibu bapa telah menghibahkan harta tersebut kepada orang lain semasa hidup, maka tidak sah bagi mereka harta tersebut selepas pewasiat mati kerana harta tersebut telah diwasiatkan kepada anak angkat. Soalan yang keenam, Ahmad mempunyai harta sebanyak RM120,000. Beliau telah mewasiatkan sebanyak RM45,000 kepada anak angkatnya. Bagaimanakah anak angkat tersebut boleh menerima wasiat mengikut jumlah yang ditetapkan oleh Ahmad? Dalam pengurusan wasiat, akan dilantik seorang wasi untuk mentadbir atau mengurus harta pusaka peninggalan pewasiat semasa beliau masih hidup. Akan tetapi, jumlah yang diberikan oleh Ahmad kepada anak angkatnya telah melebihi 1/3 kadar wasiat. Kadar wasiat 1/3 daripada harta Ahmad bersamaan RM40,000. Tetapi kadar yang diberikan melebihi 1/3 iaitu RM45,000. Menurut hukum kadar wasiat, kadar yang diwasiatkan tersebut tidak sah, namun akan menjadi sah jika dipersetujui oleh waris-waris dengan kadar yang lebih itu. Dengan ini, tamatlah sudah pembentangan kami pada hari ini. Semoga yang mendengar memperoleh manfaat dan ilmu sedikit sebanyak daripada hasil pembentangan kami pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.